المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini dipertemukan dalam suasana kita menjalani ibadah puasa Ramadan. Tuan-tuan, dalam kesempatan ini saya nak berkongsi beberapa perkara daripada hadis qudsi dan juga beberapa kisah teladan yang boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, sebagaimana kita maklum ya, Ramadan ini apa yang disebut sebagai bulan kesabaran, kerana bila menyebutkan kesabaran itu ganjarannya ialah syurga. Merupakan bulan untuk mengutamakan kelebihan orang lain, bulan yang ditambahkan rezeki bagi orang yang beriman, beri makan kepada orang yang berbuka puasa, dan ianya adalah keampunan bagi dosanya yang mana membebaskannya daripada neraka dan baginya pahala orang yang berpuasa ini tanpa kurang sedikit pun. Sebab itu apabila Rasulullah menyatakan perkara demikian, tuan-tuan ya, ini saya ambil daripada perkataan Salman Al-Farisi. Rasulullah bersabda, dia berkhutbah dalam satu khutbah yang terakhirnya di bulan Sya'ban. Bila Rasulullah mengatakan begitu, kata sahabat, wahai Rasulullah, bukan semua kami ini mampu nak menyediakan juadah berbuka untuk orang yang berpuasa. Kami ini bukan orang senang, bukan orang yang berada. Jadi Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala ini kepada sesiapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa ini, walaupun hanya dengan sebiji tamar ataupun seteguk air ataupun sejerit susu. Dia kata sejerit ni kita faham kalau orang memerah susu tu dia sekali tarik ceret tu dia panggil tu ya. Jadi tuan-tuan, sebagaimana kita maklum sebelum ini, Ramadan ini yang dikatakan awalnya rahmah, pertengahannya itu adalah keampunan, dan akhirnya itu merupakan pembebasan daripada api neraka Allah SWT. Kerana disebut sesiapa yang meringankan bebanan terhadap hambanya pada bulan tersebut, Allah akan mengampunkan dosanya dan dibebaskan daripada api neraka Allah. Jadi ulama membahagikan, tuan-tuan, apa yang disuruh kita perbanyakkan ni ialah ada 4 perkara disebut dalam kesempatan ini yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. 2 perkara dengannya kamu akan diredai oleh Tuhanmu, dan 2 lagi semua ataupun kita semua ni amat memerlukan. Apa dia 2 perkara yang dengannya kita akan diredai oleh Allah, iaitu syahadah la ilaha illallah, dan kamu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat perbahasan ulama berkenaan dengan keampunan Allah Subhanahu wa taala ni, Imam Ghazali kata, qala ba'dul hukama, berkata sebahagian daripada hukama, man u'tiya arba'an wa lam yumna'u arba'an, man u'tiya syukru lam yamna'ul mazid, wa man u'tiya taubah lam yumna'ul qabul, wa man u'tiya al-istikharah lam yumna'ul khairah, wa man u'tiya al-mashwarah lam yamna'us sawab. Kata sebahagian daripada ulama mengatakan, sesiapa yang diberikan oleh Allah SWT 4 perkara ini, Allah SWT memberikannya 4 perkara ini. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama sekali, dia sesiapa yang Allah Ta'ala beri dia 4 perkara, dia tidak akan ditegah daripada memperoleh 4 perkara yang lain. Ya. Apa dia? Pertama sekali, sesiapa yang diberi akan syukur, tidak ditegah daripadanya memperoleh tambahan nikmat.
Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dia kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi bila seseorang tadi alhamdulillah bersyukur makan apa yang ada. Kadang-kadang kita hari ini bila makan nasi dengan ikan kering pun kita menjerit kerana itu saja yang ada. Kita tidak ingat yang bahawa sesungguhnya ada orang yang makan nasi dengan ikan kering pun tak boleh. Kita ni masih lagi boleh makan nasi dengan ikan kering. Saya bila tengok tuan-tuan gambar-gambar apa nama ni saudara-saudara kita di Palestin, kanak-kanak yang nak makan pun tak ada makanan, air pun tak ada. Tak sampai kesampaian kita nak melihat bagaimana kesedihan dan kesusahan yang mereka hadapi. Ya, sampai ke peringkat saya bila pergi umrah ni tuan-tuan, bila time makan tu dah habis, pihak apa nama ni pengurusan tu bagi kita makan nasi putih dengan ayam golek itu sebelah. Orang yang dah biasa susah ni tuan-tuan, bila bagi makan nasi putih dengan ayam golek pun makan je lah tanpa perlu apa nama banyak bicara. Tapi orang yang dah biasa makan dengan makanan yang sedap-sedap ni menjerit dia terhadap makanan itu. Dia kata, nak makan apa ni? Nasi putih dengan ayam golek. Sebenarnya dia tak ingat yang ada orang nasi putih dengan ayam golek pun tak boleh makan. Kita masih lagi boleh makan. Jadi sebab itu disebut oleh Imam Ghazali di sini, dia kata sesiapa yang diberi akan syukur tidak akan ditegah daripadanya memperoleh tambahan nikmat. InsyaAllah dia akan dapat tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dia bersyukur dengan nikmat yang ada. Yang keduanya yang saya nak sebut di sini ialah sesiapa yang diberi akan taubat, nescaya tidak akan ditegah daripadanya memperoleh kabul permintaan taubat. Kita tahu sekarang ni kita berada di dalam 10 yang terakhir daripada Ramadan ni tuan-tuan, masya-Allah. Apa yang patut kita buat ini ialah mengharapkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 135 ni. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mengatakan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik dengan harapan untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu. Yang keduanya dengan harap untuk mendapat syurga yang bidangnya tadi seluas segala langit dan bumi. Syurga ni luasnya seluas segala langit dan bumi. Siapa dia ni? Yang disediakan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata uiddat lil muttaqin. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Apa dia? Ciri-ciri orang yang bertakwa ini, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Iaitulah orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Sebab itu kata Sayyidina Ali, ada beberapa perkara yang payah nak dilakukan oleh seseorang ni tadi, iaitu nak menderma dalam keadaan dia tak berapa ada duit. Sebab itu dia kata di sini ciri-ciri orang yang bertakwa ni yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah. Dan lagi orang yang menahan kemarahannya. Wal kaziminal 'afi wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yang seterusnya ialah yang nak memberi maaf kesalahan orang. Sebab itu kata Sayyidina Ali, susah kalau seorang tu tengah marah, nak memberi kemaafan bukan satu perkara yang mudah. Nak memberi maaf dalam ketika dia tengah marah. Kemudian dikata tuan-tuan, Allah SWT mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau mengenai diri sendiri, mereka ingat kepada Allah Ta'ala, memohon ampun akan dosa mereka. Seperti
Seperti mana yang kita selalu doa selepas daripada salat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ayat Quran sebenarnya tuan-tuan dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23 ni. Ya Allah, ya Tuhan kami, dia kata anfusana, Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi akan diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampunkan kami, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, nescaya kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kenapa luasnya kepada Allah Ta'ala yang berkata Al-Muzahir, tidak dibolehkan, kata dia, bagi sesiapa pun bahawa dia tertipu dengan luasnya keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dia kata apa? Aku ni berbanyakkan dosa agar Allah memperbanyakkan keampunan. Berkata, dia kata, aku perbanyakkan dosanya. Aku buat dosa banyak-banyak. Tujuannya agar Allah memperbanyakkan keampunannya. Jadi hadis ini sebenarnya tuan-tuan membawa maksud bahawa orang yang banyak melakukan dosa ni, dia jangan sekali-kali putus asa dengan rahmat Allah dan bagi Allah keampunan, hukuman. Tetapi keampunan Allah lebih luas. Tiap seorang pun dapat mengetahui sama ada dia termasuk dalam golongan mereka yang diampun atau diseksa. Sebab itu tuan-tuan, dalam pandangan ulama-ulama tasawuf, sepatutnya kita selepas daripada melakukan sesuatu ibadah itu, dia kata apa? Mesti kena ada beberapa perkara. Kena ada satu sifat, iaitu rojak dan khauf. Sama ada lepas pada kita berbuka ni, kita ada perasaan dua ini. Mengharap apa dia? Mengharap, ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah yang kita lakukan. Begitu juga lepas pada solat, ada perasaan itu. Dan kita melakukan tadi dalam keadaan kita khauf, takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, sebab itu ada lagi pandangan ulama At-Tibi, dia kata hadis ini adalah umum dikhususkan dengan melihat kepada keadaan dan ketika. Sungguhnya pihak yang takut tadi tidaklah dilebihkan pada permulaan. Pada perangkat permulaan dari bagaimana kalau kita takut nak menghadap dengan seseorang yang kita rasa hebat. Persiapan kita tu lain. Dan pihak yang mengharapkan tidaklah dilebihkan tadi pada permulaan, dan pihak mengharap dilebihkan pada penghujung dia. Sekarang ni, adakah kita nak lebihkan di perangkat penghujung ni? 10 yang terakhir ni pun tak sampai 10 dah pun. Sebab kita tahu ni dijangka puasa 29 hari. Ya, 29 hari saja. Ataupun tuan-tuan, umumnya keampunan dalam hari dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendaki. Jadi tuan-tuan, kalau boleh saya berkongsi pandangan Imam Ghazali rahimahullah, dia kata telah ditanya sebahagian daripada ulama, adakah seorang hamba tadi dapat mengetahui taubatnya diterima ataupun tidak. Jadi orang tanya Imam Ghazali, adakah seseorang tadi boleh tahu kalau dia bertaubat, taubatnya diterima oleh Allah SWT ataupun tidak. Apa jawab Imam Ghazali tuan-tuan? Kita ni, dia kata, tidak boleh menentukannya. Kita nak menentukan orang ni buat ibadah tak sah, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Kau ni buat ibadah, Allah Ta'ala tak terima ibadah kamu. Kita nak menentukan tak boleh. Tetapi kata Imam Ghazali, kita boleh lihat melalui tanda-tanda dia. Apa dia tandanya tuan-tuan? Iaitulah dia melihat bahawa dirinya tadi terpedahara daripada melakukan dosa selepas dia bertaubat. Kita dah start pagi tadi dengan qiyamul lailnya tuan-tuan. Adakah selepas daripada kita untuk tubna ilallah tadi tu, lepas daripada tu adakah kita melakukan dosa?
Macam orang balik haji ni tuan-tuan, balik haji daripada mengerjakan ibadah haji di Mekah, adakah perasaan dia masih berminat kepada dosa itu? Jadi sedangkan dia minta keampunan kepada Allah Ta'ala waktu di Arafah itu bersungguh-sungguh selepas gelincir matahari itu sampai waktu malam, begitu juga di Muzdalifah, begitu juga di Mina, balik ke Mekah buat tawaf haji dan sa'i haji dengan pengharapan baliknya itu dalam keadaan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kalau dia tadi kita melihat dirinya dipelihara daripada melakukan dosa selepas dia bertaubat, lepas tu yang keduanya hilang rasa kegembiraan dalam hatinya, merasakan Allah Ta'ala sentiasa melihat dia, menampingi orang-orang yang soleh dan menjauhi manusia yang melakukan kejahatan. Dia juga merasakan sedikit daripada harta benda dunia ini, banyak. Sikit tu dia rasa cukup. Amalan akhirat yang dia buat yang banyak dia rasa sikit. Hatinya tadi sibuk untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan ke atasnya. Dia menjaga lidahnya dan sentiasa memikirkan, menyesal dengan dosa-dosa yang telah dilakukan. Ini tanda ni, kata Imam Ghazali, kalau orang ada tanda ni, maknanya dia boleh tahu yang sesuatu ibadahnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, sebab itulah bila kita menyatakan perkara ini tadi, tuan-tuan pada awal, yang disebut dua perkara dengannya kamu akan diridai oleh Tuhanmu, dua lagi kamu amat memerlukannya. Tadi saya sebut yang pertama tadi, syahadah la ilaha illallah, dan kamu memohon keampunan daripadanya. Itu yang kita pohon. Manakala dua perkara yang kita semua amat memerlukannya apa dia? Yang kita perlu. Ini kita perlu bahawa kita memohon daripada Allah akan syurga dan memohon agar dijauhkan daripada neraka. Jadi tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta dalam keadaan kita menjalani ibadah puasa Ramadan ni, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta jauh, minta syurga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun amalan-amalan kita ni tadi, masya-Allah, adakah layak untuk kita memohon syurga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa ini? Jadi tuan-tuan, sebab itulah dia kata ini dia benda yang diperlukan. Kita memohon daripada Allah akan syurga dan memohon agar dijauhkan daripada api neraka. Kerana inilah sebenarnya tuan-tuan, wasi yang ditanya oleh Aisyah sendiri kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata, kalau asalnya dia tanya bilakah berlakunya malam qadar. Sehingga Rasulullah apabila ditanya oleh Aisyah sendiri kepada Rasulullah, Rasulullah tanya balik kepada Aisyah, Aisyah, kalau kamu bertemu dengan malam qadar ni, apa yang kamu nak buat? Jadi Aisyah ni tanya balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, kalau saya bertemu dengan malam qadar ni, apakahlah yang perlu saya buat? Jadi jawapan Rasulullah, dia kata, kalau kamu bertemu dengan malam qadar, perbanyakkanlah doa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi tuan-tuan, sebab itulah doa ini menjadi satu doa yang memang digalakkan untuk kita berdoa khususnya di dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada beberapa kisah teladan yang boleh saya kongsikan di sini, tuan-tuan, ya. Mungkin menjadi satu panduan kepada kita. Di antaranya ialah kisah Sa'id bin Abi Arubah. Dia kata, satu ketika ni Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi melaksanakan ibadah haji. Hajjaj bin Yusuf ni pergi buat haji di Mekah. Dalam perjalanan antara Madinah ke Mekah ni, dia berhenti di satu tempat untuk makan tengah hari di satu perkampungan. Memerintahkan pada pengawalnya, dia kata, kau pergi cari seseorang untuk makan bersama dengan aku. Azan, ya? Dulu azan.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadan haula wala quwwata illa billah. La haula wala la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Tuan-tuan, kita sambung sedikit lagi dengan kisah yang saya sebut tadi. Sa'id bin Abi Arubah dia kata, satu ketika Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi ni pergi buat haji. Dalam perjalanan antara Madinah ke Mekah tadi, dia berhenti nak makan tengah hari di satu perkampungan. Kalau sekarang ni tuan-tuan kita berhenti dekat RNR, dulu ni dia bukan macam sekarang. Nak berhenti ni pun tak semacam tempat sekarang. Sekarang pun tak nak kata sempurna sangat pun tak, adalah kawasan-kawasan yang nampak lebih okey, tapi kebanyakannya infrastrukturnya tak sempurna macam kita di sini. Apatah lagi dulu-dulu di masa itu. Jadi bila Hajjaj bin Yusuf tadi, dia beritahu dekat pengawalnya, suruh cari orang nak makan bersama-sama dengan dia. Pengawalnya pun pergi cari, bertemu dengan seorang Arab Badui yang sedang tidur. Tengok macam kita sekarang ni kata orang gelandangan lah, yang kawan-kawan saya banyak terlibat bantu hantar makanan ke gelandangan. Tapi gelandangan pun dah pandai dah sekarang tuan-tuan. Bagi makan setiap minggu dia pergi hantar dekat coket. Dia pergi tanya, lauk apa hari ni? Oh, dia pergi tanya lauk apa. Kalau lauk tak sedap pun dia tak nak ambil. Itu gelandangan pun dah ada taste dia. Jadi tuan-tuan, cerita ni tadi, Arab Badui ni dia Hajjaj bin Yusuf ni tadi, bila memerintahkan begitu kepada pengawalnya, pengawal tadi pergi cari. Cari-cari tengok satu Arab Badui sedang tidur. Dia kata kejut-kejut. Dia kata, bangun. Perkenankan, ni ada permintaan dari pemimpin kami ni. Dia pun bangun, pergi bertemu dengan Hajjaj. Sampai bertemu, bila sampai dekat Hajjaj ni tuan-tuan, Hajjaj pun berkata, basuh tangan kamu ni, dia kata, main makan bersama dengan aku. Jadi Arab Badui ni kata tuan-tuan, sesungguhnya orang yang lebih baik daripada kamu mengajak aku dan aku berkenankan permintaan. Kau ni seorang pemimpin yang hebat, ajak aku orang gelandangan ni, kata Arab Badui, nak makan bersama dengan dia. Tak mungkin tuan-tuan kalau dalam konteks sekarang ni ya. Saya pergi di satu tempat di sebelah Ampang dan masjid pada malam Jumaat, mula-mula nak berkenalan dengan kampung tu. Budak-budak ni bising, orang tua-tua pergi halau budak-budak ni. Dia kata tepi-tepi jauh orang tua-tua nak makan kat sini. Budak pun tahu juga nak makan, dia lapar. Kalau bagi dia makan, senyaplah dia. Lepas tu bila dah tak habis makan, baru panggil budak-budak. Budak-budak ni pun dah tak hendak makan. Dia pun ada perasaan juga. Jadi Hajjaj ni, bila
mendengar Arab Badui cakap begitu. Dia kata, orang yang lebih baik kedudukannya, ajak aku makan bersama dan aku perkenankan permintaan dia. Arab Badui kata, nasihat hajat kata, siapa dia? Allah yang mengajak aku supaya berpuasa dan aku tunaikan permintaan. Ini perintah Allah Ta'ala. Kata hajat, kau nak puasa dalam keadaan yang panas begini? Kata Arab Badui tadi, dia kata, ya. Justru itu aku berpuasa untuk menghadapi hari yang lebih panas di akhirat. Saya ada pengalaman tuan-tuan bila pergi puasa di Mekah ni. Ada juga di kalangan sahabat-sahabat yang duduk dalam bilik hotel tak pergi sembahyang kat masjid. Lepas tu tengah hari tu tengok makanan yang kita simpan dalam peti air, ada susu ke, ada apa, yogat tadi, tengok dah suruh je. Rupanya dia makan. Ya, bila kita tanya, dia kata dia makan. Sebab tuan-tuan, sesiapa yang buat dalam hadis yang lain mengatakan, sesiapa yang bersabar di atas panasnya tanah haram ni akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api neraka Jahannam selama 100 tahun. Jadi bila Arab Badui ni cakap begitu, Ajat dia kata, hari ni dia kata berbuka dulu. Esoklah ganti puasa. Dan kita lah musafir kan tuan-tuan, boleh berbuka dari segi hukumnya. Kadang-kadang kita ni memanglah tuan-tuan bila ada rusuh tu kita nak memilih, tapi yang nak kena ganti tu kita tak fikir. Jadi bila hajat suruh berbuka hari ni buka puasa dulu, dia kata nanti ganti. Apa jawab Arab Badui? Dia kata, itu pun kalau kau boleh memberi jaminan bahawa aku akan hidup sampai esok. Jadi kata hajat, kalau macam tu, aku tak boleh nak bagi jaminan. Aku tak pasti lagi kamu boleh hidup sampai besok. Macam yang disebut dalam akhir surah Luqman. Kita tak tahu apa perkara yang akan berlaku. Besok kita tak tahu sama ada hujan ke tidak. Apa yang terkandung dalam kandungan orang perempuan ni kita tak tahu. Laki-laki ke perempuan kita tak tahu. Jadi Arab Badui ni kata, bagaimana kamu nak meminta daripada aku? Nak menukarkan sesuatu yang pasti hari ini dengan sesuatu yang belum pasti esok hari yang tak ada jaminan. Kata hajat ni makanan ni lazat ni, sedap ni. Ni sedap ni, kata dia. Makan dulu, tinggalkan. Jadi Arab Badui ni kata, sebenarnya yang menjadi lazat itu bukan kau, dia kata. Bukannya tukang masak tu yang menyebabkan makanan tu jadi sedap. Yang jadi sedap makanan tu ialah kerana kesihatan tu sihat tu lah jadi sedap. Kalau tak, sedap macam mana pun takkan jadi. Jadi tuan-tuan, inilah di antara kenapa kita hari ini kadang-kadang kita melakukan ibadah, kita nak merasa kemanisan ibadah kita. Kadang-kadang kita buat Allah rasa macam terpaksa ibadah. Sebab itu, bagaimana tuan-tuan kita buat melakukan ibadah ini? Dia menyuruh kita dapat nak menghayati dalam ibadah. Di antaranya macam mana sembahyang malam yang disebutkan inna nasyi'atal laili asyaddu wata'an wa aqwam qila. Sembahyang dan ibadah malam itu lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaan. Kita sembahyang malam dengan sembahyang siang hari ini. Kerana akhlak salafus soleh ni tuan-tuan, dalam kitab Tanbih Al-Mutagharrin Imam Sya'rani kata, antara akhlak salafus soleh ni tidak melihat diri mereka melakukan amalan sunat sekalipun bengkak kedua kaki mereka kerana mengerjakan sembahyang. Kenapa begitu keadaannya? Kerana mereka melihat bahawa amalan yang dikerjakan tadi adalah seperti penampung yang akan menampung kekurangan yang berlaku pada amalan wajib. Tuan-tuan, Allah tak kata wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kita tahu di antara kelebihan untuk bangun malam ni. Dalam ayat ini sebenarnya Allah menyebut solat tahajud merupakan amalan sunat bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Sempurnanya amalan fardu yang dikerjakan oleh baginda kerana terpelihara daripada sebarang bentuk kekurangan dalam beribadah. Kita hari ini masya-Allah kalau nak bercakap tentang ibadah yang kita lakukan banyak kekurangan. Sebab itulah apa yang disebut dalam kitab Kanzul Asrar. Disebutkan ada seseorang hamba tidak sepatutnya meninggalkan amalan sunat.
Kerana ianya akan menampung kekurangan yang berlaku dalam amalan wajib. Kenapa kita puasa Ramadan diikuti 6 hari bulan Syawal. Sembahyang fardu diikuti dengan sembahyang apa nama ni, qabliyah ba'diyah ataupun rawatib tadi. Kerana dia kata wajib ni merupakan satu modal dia. Dan amalan sunat ni kedudukannya dan keuntungan. Jadi tuan-tuan, sebab itu perbetul Andawiyah, dia tak ada perkara-perkara yang menyebabkan jadi terhalang kepada ibadah dia. Sehingga pada satu hari ni tuan-tuan, dia kata apa? Dia pakai baju dia berwuduk dan memakai wangi-wangian, berkata kepada suami dia, adakah kamu berhajat kepada aku hari ini? Jika suaminya menjawab tidak, dia akan buat ibadah sampai ke pagi. Dia buat awal malam tadi bermunajat kepada Allah. Dia kata, wahai Tuhanku, saat ini mata-mata telah pun tidur. Bintang-bintang telah pun berkelip. Pembesar-pembesar dunia telah pun menutup pintu-pintu istana mereka. Tetapi pintumu tidak pernah kau menutupnya. Oleh itu ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Ini doa yang didoakan oleh Rabi'atul Adawiyah. Jadi tuan-tuan, bagaimana kehebatan Rabi'atul Adawiyah ini kita tengok insya-Allah. Begitu hebat tuan-tuan ya. Sebab itu bagaimana sebelum lagi tuan-tuan ya. Hasim bin Yusuf dia berkata kepada Hatim Al-Asam rahimahullah ta'ala. Dia kata, wahai Hatim, bagaimana kamu melaksanakan sembahyang? Hatim kata, aku berdiri menjunjung perintah Allah. Aku berjalan dengan penuh ketenangan. Aku mulakan sembahyang dengan niat, dengan tertibnya, dengan takbirnya, dengan rasa kebesaran Allah Ta'ala. Aku baca dengan tertib dan tafakur, rokok, sujud dan sebagainya. Dan aku serahkan kepada Allah. Dengan ikhlas dan aku rasa bimbang, dia tidak menerima daripada aku. Jadi, dia kata, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semua dan menyelamatkan kita daripada sisanya pada hari yang tidak guna harta dan anak pinak, melainkan mereka yang datang kepadanya dengan hati yang sejahtera. Jadi tuan-tuan, inilah di antara sebahagian yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan dalam kesempatan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada kita untuk dapat mempertingkatkan ibadah kita, khususnya 10 yang terakhir daripada Ramadan pada tahun ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.